بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا فيما جهلنا وذكرنا فيما نسينا واهدنا فيما ضللنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama kali syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan hidayat daripada Allah boleh kita bersama-sama pada malam ini. Malam ini maudhu' ataupun tajuk pengajian kita ialah cara memilih jodoh. Kan ลือกคู่ครอง. Qala musannifu rahimahullah, telah berkata tuan kita iaitu Sahibu Al-Bujairimi al-Khatib, wa yusannu an yatazawwaja bikran li khabari sahihaini an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala an hallan bikran tula'ibuha wa tula'ibuka illa li'udhrin qada'fi alatihi an iqtidadi أو احتياجه لمن يقوم على عياله دينة لا فاسقة جميلة ولودا لورود خبر الصحيحين تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسابها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أي افترقت إن لم تفعل واستغنيت إن فعلت وخبري تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ويعرف يكون البكر ولودا بأقاربها نصيبة أي طيبة الأصل لخبر تخيروا رنطفكم غير ذات قرابة قريبة بأن تكون أجنبية أو ذات قرابة بعيدة لضعف شهوتي fil qaribati fayaji'ul waladu nahifan. Berkata Syekh Al-Bujairimi, cara-cara kita nak pilih jodoh. Jodoh ni maknanya suami dan isteri. Oleh kerana keluarga ni adalah satu perkara yang penting dalam Islam, maka sebab tu Islam dia letak cara kaedah dalam memilih jodoh, memilih isteri dan isteri memilih orang yang akan jadi suami dia. Oleh kerana salah satu yang kita mesti ingat dalam memilih isteri dan memilih suami iaitu mesti kena sekufu. Sekufu ni maknanya ada berdekatan di antara orang tina dengan orang jantan, perempuan yang akan nak jadi isteri dan lelaki yang akan nak jadi suami. Kalulah berdekatannya ataupun sekufu ni ada selarah di segi keturunan dan juga selarah di segi pangkat, rupa parah, janguk huduh, kenawi seakil-akil. Dan yang paling penting sekali iaitu
di segi agama. Perkara ni Islam wi berat kerana nak wi keluarga ni berpanjangi dan boleh bina keluarga yang bahagia. Maka sebab tu dalam Islam telah jaga perkara ni. Dan orang-orang nak kira orang nikah kahwin jadi puasa, mesa. Sewaktu kita nak pergi ataupun nak pelekat di antara lelaki dan perempuan, satu perkara yang kita kena ingat juga, kena ada sekufu di antara lelaki dan perempuan. Jangan tekah banyak sangat. Berdekat-dekat. Seperti di segi rupa parah pun dekat-dekat dah. Di segi keturunan dan juga di segi kaya sesak dan sebagainya. Tapi benda ni bukanlah adalah wajib. Cuma Islam jaga saja berhubung dengan masalah ni. Iaitu yang pertama sebagaimana yang telah disyarahkan oleh Syekh Al-Bujairimi wa yusannu an yatazawwaja bikran, dan disunatkan bagi seorang yang nak kahwin bahawa dia pilih isteri dan suami tadi, oleh kerana isteri merupakan anggota yang penting dalam keluarga. Isterilah orang yang menyusun rumah tangga suaminya. Isterilah orang yang menjaga rahsia-rahsia suami. Isterilah orang yang mendidikkan anak. Dan isteri jugalah orang yang nak membelakan perangai anak baik dan tak baik. Maka sebab tu, pertama kali sifat-sifat yang kita nak pilih seorang yang nak jadi isterinya, perempuan yang masih gadis. Disunatkan kita cari orang tina yang masih anak dara. Di sini pada orang lelaki biasa. Adapun setengah-setengah orang dia ada perlu dan berhajat kepada lain daripada ni, maka juga bagi dia afdal dia pilih lain pada anak dara. Seperti orang bujang. Apabila sebut anak dara, maka dia ada orang bujang. Orang anak dara maknanya orang perempuan yang tak pernah dinikah kahwin dengan lelaki lagi. Itu dinamakan dara. Dan dia masih lagi dan masih ada haid. Adapun orang bujang ialah orang yang lepas nikah kahwin dah, sama ada dia ada haid ataupun tidak ada haid, habis haid dah. Maka yang pertama, sifat seseorang yang disunatkan kita pilihnya dalam bernikah kahwin, so kita cari pertamanya perempuan yang dara. Dara di sini kerana bagi lelaki yang biasa, hak ni hak asli, kanak dan tujuan orang laki-laki. Adapun setengah orang perlu kepada orang tina yang berpengalaman, maka bagi dia bolehlah dia nak cari orang bujang yang ada pengalaman. Dengan sebab tu pada satu ketika Jabir bin Abdullah tazawwajtu imra'atan, sabit pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari di dalam sahihnya. Katanya Jabir, tazawwajtu imra'atan, aku telah nikah dengan seorang perempuan. Yang nikah dengan seorang perempuan. Sudah yang nikah siap dah, jadi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tanya, "Ya Jabir, atazawwajta?" Maka jawab Jabirnya, "Faqultu na'am." Ya Rasulullah, aku nikah dah. Maka Rasulullah tanya, "Abikran am sayyiban?" Menikah dengan anak dara akan nikah dengan bujang? Qultu la bal sayyiban. Tak Rasulullah, aku nikah dengan orang bujang. Maka Rasulullah jawab, "Hallan bikran
tula'ibuha wa tula'ibuka. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, rakam hadisnya 715, dan Bukhari rakam hadisnya 5247. Adapun mengikut riwayat Bukharinya, hallan jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka. Maka Rasulullah jawab, "Hei Jabir, mung ni patut cari orang anak dara, bukan pergi nikah dengan orang bujang." Maka Jabir pun jawab, "Ya Rasulullah, fakultu ya Rasulullah, inna Abdullah." Abdullah ni pak dia. Mengikut satu riwayat lagi, mengikut riwayat Bukhari kata, "Inna abi, sesungguhnya pakku ya Rasulullah, mata, telah mati." Pak Jabir tu yang mati syahid pada peperangan Uhud. Maka Jabir berkata, "Ya Rasulullah, ayahku ni mati pada peperangan Uhud. Wa taraka tis'a banatin, dan dia tinggal 9 orang ya Rasulullah. Anak tina, adik-beradikku 9 orang tina. Dan masih kecil lagi. Lepas tu makku ni kurang sihat mana. Maka aku perlu ya Rasulullah kepada orang tina yang ada pengalaman dalam main nak tolongku, hero adik-adikku, cara pada adik-adikku." Maka Rasulullah berdengar lagu tu, Rasulullah kata, "Fazalika izan." Itu tak apa. Maka Rasulullah aku jawab pihak Jabir. Di sini menunjuk bahawasanya jika seorang perlu kepada perempuan yang ada pengalaman di segi didik ke baik, di segi cara ke rumah tangga baik, kerana orang anak dara ni dia tak pandai lagi nak pelihara anak. Maka apabila seorang laki-laki tadi seperti Jabir, dia perlu kepada orang tina bujang yang ada pengalaman dari segi pelihara anak dan cara kepada rumah, maka bagi dia afdal dia nikah dengan orang bujang. Tapi pada asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada orang jatuh biasa yang tak pernah kahwin lagi anak tuna, maka afdalnya dia nikah dengan anak dara. Kecuali di sana ada tujuan-tujuan yang tertentu dan dia berhajat kepada orang yang ada pengalaman. Pengalaman dari segi pelihara anak baik, pengalaman dari segi cara rumah baik, dan juga dia kalulah dia nak tupai dari segi harta dan sebagainya dalam nak menjalankan dakwah dia, jalankan kerja dia, maka itu adalah hal lain. Maka afdal bagi dia cari apa yang boleh sempurnakan tujuan dia. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mula Rasulullah nikah dengan Khadijah tu bujang kerana Rasulullah perlu kepada orang yang nak tolong dia dari segi dakwah. Tu yang pertamanya ialah ya disunatkan kita cari retina yang anak dara dah. Hadis tadi, hadis yang Rasulullah ni menggalakkan hallan jariyatan atau hallan bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Hendaklah kamu cari perempuan yang dara, kerana mu boleh kelola dengan dia dan dia pun boleh kelola dengan mu. Boleh gura main gimai. Maka sebab tu di sinilah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalak seorang lelaki ataupun anak tuna yang masih nak kahwin, so cari-cari anak dara. Kalau di sana dia tidak perlu hajat lain daripada hajat-hajat lain, maka bagi dia ni itu disunatkan cari anak dara. Ini pada lelaki biasa. Maka bagi lelaki yang sifat yang bersifat lemah dan sebagainya, seperti lemah alat tenaga dia, tenaga batin dia, dan dia perlu ataupun dia perlu kepada perempuan yang berpengalaman dalam cara rumah tangga dia atau pelihara anak-anak, maka itu disunatkan dia memilih wanita yang masih yang bujang. Dan kalaulah tidak begitu, maka sunat bagi dia pilih perempuan yang anak dara dah.
Yang kedua, dan juga satu hadis lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum." Hadis ni hadis Jabir juga. Jabir ni seorang Ansar tinggal di Madinah. Dia ni mati akhir sahabat yang paling akhir hok mati di Madinah. Dia mati ketika dia umur ni lebih kurang 84. Dia mati pada tahun 78 Hijrah. Lepas pada Rasulullah hijrah tu 78 tahun. Maka Jabir meninggal dunia di Al-Madinatul Munawwarah. Ketika tu Jabir umur dia lebih kurang 94 tahun ketika dia mati. Dah. Satu hadis lagi, alaikum bil abkar fa innahunna a'zabu afwaha wa antaku arhama wa arda bil yasiri. Arhama wa arda bil yasiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil abkar. Kamu mesti kena memilihkan anak-anak dara sebilih anak dara. Kenapa? Fa innahunna a'zabu afwaha. Karena sesungguhnya pada anak dara tadi boleh menyegarkan, ni orang panggil bandingnya Nabi, upamai. Boleh menyegarkan mulut-mulut kamu. Benda anak dara ni asalnya benda benda sut. Wah jabik baik gapo hak sut tu boleh menjelirakan mulut-mulut orang yang makan. Maka Rasulullah bandinglah lagu tulah. Tu banding katanya anak dara ni boleh kerana hak sut hari tu gapo-gapo semua tu ya tak ada kecut, tak ada gapo. Lalu tu Rasulullah tu apabila memamuk makan benda hak sut-sut ni boleh menjelira wak dia disegar mulut-mulutmu. Tu bandingnya Nabi dah. Awak kita faham itu dah. Dan juga pada anak dara juga wa antaku arhama, dan dia dapat kerana syahwah dia kuat, dia dapat banyak anak padamu, dapat membanyakkan anak kepada kamu. Dengan sebab segar dia, kuat dia, dan apa ni? Kuat dia, muda dia, maka dia dapat memberi beramai-ramaikan anak kepada kamu. Wa arda bil yasiri, dan bagi anak dara juga dia redha dengan pemberian sikit pun tak apa, dengan sebab sifat malu dia. Kalau dia bujang tak boleh main. Kita pergi makan sikit je, minta tambah lagi dan sebagainya. Ada pak anak dara yang malu minta laki wi banyak mana banyak tulah. Tu itu arda, dia dapat redha dengan pemberian tok lelaki dia. Kalau wi banyak tu pun banyak tulah. Tidak itu minta. Tu sebab tu Rasulullah ta arda bil yasi. Redha dengan pemberian sikit, punya redha dengan sikit, banyak redha banyak. Kerana sifat malu masih ada pada anak dara, sebab tu dia tak berani nak minta banyak dah. Niคือหลักการแรกในอิสลามในการเลือกคู่ครองเนื่องจากว่าคู่ครองนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญดังนั้นอิสลามจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้การเลือกคู่ครองนั้นจะต้องให้มีความเหมาะสมมีความสมดุลระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงซึ่งความสมดุลในที่นี้ความเหมาะสมในด้านฐานะในเรื่องรูปร่างหน้าตาแล้วก็สมดุลในด้านความรู้แล้วก็สิ่งอื่นๆแต่นี้ไม่ใช่สิ่งที่วาญิบแต่สนับสนุนเพื่อที่จะทำให้ครอบครัวนั้นมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเมื่อคุณสมบัติใกล้เคียงกันระหว่างสามีและภรรยามันก็จะทำให้ความเข้าใจง่ายขึ้นและก็เข้าใจได้มากขึ้นดังนั้นอิสลามจึงอนุญาตให้สามีอิสลามอิเซนbagi lelaki boleh kelih isteri orang yang nak jadi isteri dia, iaitu muka dan tapak tangan. อนุญาตให้ผู้ชายที่จะเลือกผู้หญิงมาเป็นภรรยานั้น
ให้เขาสามารถดูได้ใบหน้าและก็ฝ่ามือส่วนผู้หญิงอนุญาตให้ดูว่าที่สามีหรือคนที่จะมาสู่ขอเขาคนที่เขาจะเลือกมาเป็นสามีของเขานั้นสามารถที่จะดูร่างกายได้ยกเว้นอวัยวะระหว่างสะดือกับหัวเข่าอันนี้ดูไม่ได้ผู้หญิงสามารถที่จะดูผู้ชายหรือเลือกผู้ชายดูรูปร่างหน้าตาคนที่จะมาเป็นสามีของเขาอวัยวะต่างๆนอกเสียจากระหว่างสะดือกับหัวเข่าเท่านั้นที่ไม่อนุญาตให้ดูdi antara pusat dan lutut orang Tina tak boleh nak kelih lain pada tu boleh kelih orang yang nak bakal di suami dan suami dia adapun orang lelaki boleh kelih perempuan yang jadi isteri dia iaitu muka dan tapak tangan kenapa? Kerana supaya dia dapat redha di antara satu sama lain ยินยอมและก็พึงพอใจกับผู้ที่จะมาเป็นสามีผู้ชายก็พึงพอใจกับผู้ที่จะมาเป็นภรรยาเมื่อเขาได้ดูหน้าตาซึ่งกันและกันเพราะอัลลอฮฺ Subhanahu Wa Taala ได้กล่าวในอัลกุรอานตัวแห่sebut dalam Quran ว่าฟันกิฮูมาตอบะละกุมินันนิซาเจ้าจงแต่งงานกับผู้หญิงที่เจ้าชื่นชอบผู้หญิงที่ดีที่เจ้าชื่นชอบhendaklah kamu berkahwin dengan perempuan yang baik yang kamu suka. Sebab tu kita kena kelih. Sebab Allah Ta'ala suruh kita nikah, suruh kita kahwin dengan orang Tina kita kenal. Itu apabila kita tak kelih, kita nak tahu mana kita kenal tak kenal. Nah, itu pertamanya apa ni? Sifat pertama iaitu sifatnya darah. Darah itu bagi orang jatuh biasa. Adapun bagi orang yang perlu lain daripada darah, maka disunat dia ambil seperti orang bujang. Kalau dia perlu pada orang bujang, sebab orang bujang ada pengalaman banyak daripada anak dara, maka diizin, maka disunat dia pilih. Sebagaimana yang berlaku pada Jabir bin Abdullah yang dia pilih orang bujang dengan sebab dia perlu kepada pengalaman orang bujang dalam nak mari tolong dia para adik-beradik dia yang masih kecil kerana pak dia sudah meninggal dunia dan tinggal 9 orang adik-beradik dan mak dia saat itu kurang sihat. Lalu itulah Jabir dia pilih berkahwin dengan orang bujang kerana dia kata orang bujang ni banyak pengalaman dalam mendidik dan memeliharakan anak dan menyusunkan rumah tangga. Itu Rasulullah izin. Yang pertama. Yang kedua pula, selain daripada tu dah. Nah, maka perempuan yang jadi sifat yang kedua yang jadi pilihan kepada orang laki-laki juga, iaitu perempuan yang kuat agama, ada agama. Miศาสนามีคุณธรรมจริยธรรมผู้หญิงที่จะมาเป็นภรรยาคุณสมบัติที่สองที่อิสลามได้วางเอาไว้ที่บรรดาหนุ่มๆทั้งหลายจะต้องเลือกเฟ้นหาก็คือผู้หญิงที่มีคุณธรรมจริยธรรมartinya yang beragama miศาสนา ini adalah sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abi Hurairah dalam sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tunkihul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fasfar bizatid din taribat yadaka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari rakam hadis 4802 dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim rakam hadis 1466. คุณสมบัติที่สองก็คือผู้หญิงที่มีศาสนา ada agama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tunkihul mar'ah เจ้าจงแต่งงานkamu hendaklah berkahwin dengan perempuan 4 perkara. 4 perkara Rasulullah sepilih retina. Iaitu kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana rupa parasnya yang cantik dan kerana agama, keagamaan dan adab sopannya.
fazfar bizatid din, maka utamakanlah orang Tino yang mempunyai adab sopan santun, kerana itu dapat keuntungan bagi engkau. Dalam hadis ni bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita dengan menyuruh kita kena cari cukup 4 perkara ni tak. Tetapi dalam hadis ni Rasulullah sebutkan tabiat pilihan orang jantan manusia apabila dia nak kahwin, dia akan pilih 4 perkara. Rasulullah tidak suruh kita supaya kita cari cukup 4 perkara. Tapi Rasulullah cerita kepada kita bahawasanya manusia, orang jantan ni bila nak kahwin, nak nikah kahwin, maka dia carilah orang Tino 4 perkara ni pada kebanyakannya. Satu, dia cari orang Tino yang cantik untuk berkahwin. Cari orang Tino yang angok. Yang kedua, yang pertama dia cari orang Tino ada harta. Setengah manusia bila nak nikah kahwin, tengok ada cari orang Tino ada harta, kaya. Yang kedua, setengah manusia juga bila nak kahwin cari li hasabiha, kerana keturunan, ada keturunan. Meca terkun. Tino ada keturunan. Lagi tu nak hurai. Wali jamaliha, dan juga dia cari orang Tino yang jangok bila nak kahwin. Dan juga dia cari orang Tino yang ada agama. Maka Rasulullah ta'ala pilihlah, ambillah perempuan yang mempunyai agama. Nescaya kamu akan beruntung. 4 perkara ni, kalulah kita nak hipung, ada belaka, maka kita hipunglah janguk, keturunan dan agama. Kerana harta tidak perlu. Kerana hipung, maka hipunglah kerana ngasbab keturunan dia. Keturunan di sini bukan makna orang yang terkena dalam masyarakat saja tak. Kerana keturunan tinggi, keturunan ada nama, ya ada bukan. Keturunan yang baik, keturunan yang ada akhlak sopan santun. Kecek dengan orang ada adab, kecek dengan orang ada marayat. Kanti Rasulullah daiบอกในหะดีษว่าจงแต่งงานกับผู้หญิงใน4คุณลักษณะ 1. ผู้ที่มีทรัพย์สิน ผู้ที่มีวงตระกูล แล้วก็หน้าตาที่สะสวย แล้วก็มีศาสนาคำว่าวงตระกูลในที่นี้ไม่ใช่วงตระกูลที่มีชื่อเสียงในสังคมเท่านั้นแต่มันจะควบรวมถึงตระกูลที่มีการอบรมสั่งสอนลูกสาวด้วยกิริยามารยาทท่าทางที่นอบน้อมถ่อมตน ada akhlak. Bukan saja keturunan nama kita nak kelih. Nabi sebut dalam hadis dia, so ambil orang ada keturunan. Tengok keturunan yang masyhur, hak ada siang bukan. Keturunan yang orang Tino ada akhlak, ada marayat, ada adab dari segi bercakap dia. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis lain, tazawwajul waludul wadud. Jong tangan kat puying, kahwinlah kamu dengan perempuan yang dapat beri anak kepada kamu dan perempuan yang kasih pada suami. Perempuan yang sopan santun, ada akhlak, ada kriya mariyah, ada adab, kasih pada suami. Ini perempuan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis. Iaitu wali hasabiha, maknanya keturunan yang baik, keturunan yang
bersuper santun, ada akhlak dalam masyarakat. Dari segi cakap dia, itu kita kena pilih tengok ni. Wali jamaliha, dan kalulah nak pilih juga, itu pilih rup rang nata. Jangan sedak kelih. Sedak kelih di sini mengikut masing-masing. Karena nak pergi sakak tak boleh. Orang ni kena janguk dia dari segi tengok. Kita nak kelih orang duk tewah kan? Hitam pun janguk juga. Itu janguk pasal hitam, putih janguk pasal putih. Rosniyum konten lakum ni mai heมือนกัน. Setengah orang suka orang piu, klam, maka janguk di seginya. Mengikut janguk masing-masing, maka tidak ada sakat teh. Itu pilihlah orang yang kita rasa kena. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa. Jong tangan kat puying hijau cinca. Itu orang yang kita kena. Nah, orang yang baik kita kena. Wali jamaliha. Wali diniha. Itu pilihkan agama yang ada pada diri perempuan tadi. Sebab orang yang ada agama ni, kau duduk, kau lama, kau kasih, kau duduk, kau lama, kau barakat. Adapun kalau tidak ada agama, kerana hak lain saat ni dia hancur habis, janguk dia hancur, harta dia habis, tapi agama ni tak habis. Agama kau sari, kau menambah, kau sari, kau menambah. Hingga siapa? Mati. Apabila mati, orang tina mana yang mati ke suami mana, maka dia akhirat esok dia akan jadi isteri. Kalau lah masuk syurga, sama masuk syurga, maka dia akan jadi isteri kita dalam syurga pula. Lepas tu kalau isteri banyak, kat mana? Khilaf ulama. Kata setengah ulamanya, isteri hak akhir akan jadi suami isteri dia pada hari akhirat esok. Setengah ulama yang kata, kalulah dia mati, cerah kerana mati, bukan cerah lagi belaki lain tak. Cerah kerana mati, maka dia akan jadi isteri kita juga di hari akhirat esok. Ada banyak, ada 4 orang. Mati, nikah kita nikah lain. Mati pula nikah lain. Maka hak mana nak hidup dalam syurga kita? Kalulah dia mata, setengah ulama kata, jika sekiranya dia mati, dia dengan sebab mati, maka dia akan jadi isteri kita di dalam syurga sekali lagi. Kerana seorang yang masuk syurga boleh syafaat di antara satu sama lain. Apabila ayah masuk syurga, maka ayah tak akan gembira dalam syurga kalau anak isteri dia tidak ada dalam syurga. Maka dia boleh minta pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala waktu baik anak dia dan isteri dia dalam ngakuan na'udzubillah bersama dengan syurga. Kalau anak masuk syurga, anak juga boleh minta syafaat pada Allah Ta'ala supaya mengeluarkan ayah dia dan ibu dia dalam ngakuan supaya masuk syurga sekali dia. Sebab dalam syurga tidak ada benda yang rusing. Maka hak mana nak merusingkan manusia, maka Allah Ta'ala sempurna semua. Iaitu seorang akan rusing apabila dia masuk syurga, keluarga dia tidak boleh masuk syurga. Maka sebab tu dia boleh minta syafaat kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala buat keluar jika ada salah seorang pada keluarga dia yang bukan pada ahli syurga. Wa na'udzubillahi min zalik. Itu isteri. Adapun kalaulah isteri seorang, maka dia masuk syurga. Maka bidadari semua akan jadi nang senum, dia akan jadi prabehisi, jadi ketua, jadi apa ni, di dalam syurga. Alhamdulillahillazi razaqana. Alhamdulillah. Itu isteri yang solehah akan jadi isteri hingga sampai ke dalam syurga. Hei orang tina, jagalah apa ni, tugas-tugas kita sebagai isteri, dan kita menjauhkanlah hei orang tina daripada sebab-sebab yang boleh membawakan kita dalam masukkan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Utama jagalah mulut kita, aurat kita dan mulut kita supaya kita dapat mati dalam Islam dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Yaitu yang kedua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutnya, iaitu sifat yang kedua bagi orang yang nak pilih sebagai isteri, iaitu perempuan yang beragama. Kalaulah banyak harta tapi tidak ada agama, maka tak pakai harta dia. Kalaulah ada keturunan tapi tidak ada agama,
maka tak pakar keturunan dia. Kalau dia janguk, jadi nangam, janguk paling janguk dalam dunia ni, tapi sebab tidak ada agama, maka tak pakar kejanguk dia. Kerana hak akhirnya yang nak jadi barakat pakar semua sebut di depan tadi, sama ada harta, sama ada keturunan, sama ada janguk dia, dengan sebab dia agama ada. Kalau ada agama, maka kalau kaya pun alhamdulillah pakar kaya dia. Kalau ada agama, ia ada keturunan baik, maka pakar keturunan dia. Kalau ada agama, janguk dia pun akan jadi janguk yang baik. Tapi kalau tidak ada agama, harta dia yang kaya, tidak pakar gapo dan tak boleh manfaat diri dia pada orang lain. Dan kalau tidak ada agama, keturunan dia walaupun orang puja seluruh dunia, puja dia dalam dunia ni, tapi ia tidak ada agama, maka tidak pakar bagi diri dia dan tak pakar bagi orang lain. Dan cantik dia walaupun orang seluruh dunia pakak duk cita-cita nak bini nak nikah dengan dia, cita-cita nak dia jadi isteri, tapi jika sekiranya tidak ada agama, maka tak pakarlah kecantikan dia. Maka yang nak jadi pakarnya harta dia dan juga pakarnya keturunan dia, kecantikan dia dengan sebab ada agama. Maka jika semuanya kita tak boleh hari hal lain, maka Rasulullah kata fasfar bizatiddin, maka kamu pilihlah orang yang ada agama. Taribat yadaka. Taribat yadaka ni maknanya akan berjayalah kamu di dunia dan di akhirat. Itu sifat yang kedua, iaitu perempuan yang beragama yang yang disebutkan oleh Nabi SAW. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah pada syarah, berkata maka pada sebenarnya Rasulullah SAW cerita pada adab hak manusia nak pilih, kata Imam Nawawi. Iaitu pak perkara tadi pada ghalibnya. Dan lagi hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu berkata, la tankihun nisaa lihusnihinna fala'allahunna yurdihinna wala limalihinna fala'allahu yutghihinna wankihuhunna lid-dini wali'amatun sauda'u kharaqa'u dhata dinin afdalu. Artinya, jangan kamu kahwin perempuan kerana kecantikannya. Rasulullah kata jangan semata-mata kita dok tuju kepada sebab janguk dia saja. Mudah-mudahan dia akan membawa kepada kebinasaan. Sebab janguk dia kadang-kala boleh juga membawa jadi kita ni jatuh ring sebab janguk dia. Kerana kita long kepada kecantikan dia, kita long ในความสวยงามของผู้หญิงมากเกินไปทำให้เรานั้นห่างไกลจากศาสนาเพราะฉะนั้นจงระวังในการเลือกคู่ครองรอซูลุลลอฮ์ให้เราระวังว่าเจ้าอย่าได้แต่งงานเพราะความสวยของนางเพียงอย่างเดียวเพราะความสวยของนางนั้นอาจจะทำให้เจ้าหลงผิดแล้วก็ห่างไกลจากศาสนาได้วะลาลิมาลิฮินนะแล้วก็เจ้าอย่าได้แต่งงานกับนางเพื่อเพราะความร่ำรวยของนางเพียงอย่างเดียวเพราะอาจความร่ำรวยของนางนั้นอาจจะทำให้เจ้านั้นทรยศหรือเนรคุณอัลลอฮฺตะอาลาได้ kamu jangan kahwin seorang perempuan dengan sebab kaya dia saja, dengan sebab kaya dia boleh menjauhkan kamu daripada Allah Taala ataupun menderakakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wankihuhunna, tetapi kamu kahwinlah dengan perempuan dengan sebab agama dia. เจ้าจงแต่งงานกับผู้หญิงเพราะเขามีศาสนา Kenapa? Karena agama ni boleh membinakan diri kita, keluarga kita supaya menjadi keluarga yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu sifat yang kedua yang disebutkan oleh ulama ataupun oleh tuan kita
sahibul kitab al-Bujairimi alal khatib. Sifat yang kedua iaitu kerana agama yang ada pada perempuan. Ini jadi sifat-sifat yang seorang laki-laki nak pilih isteri. Kita letak situ dah. Dan juga bagi seorang bapa apabila nak kahwin anak lelaki dia, pertamanya kena cari anak dara wi ke anak kita. Cari anak dara. Yang kedua, orang yang beragama. Yang beragama. Kecuali lelaki tadi perlu kepada orang yang berpengalaman, maka bolehlah dia nak cari orang bujang. Seperti mana berlaku oleh Jabir, kerana ia perlu kepada orang main nak tolong dia pera. Kerana orang jatuh apabila dia pera adik-beradik tina, dia ada masalah-masalah yang dia malu nak cerita kepada abang dia. Yang tu cepat kuam lap kong puying dia ada. Yang ia malu nak pergi periksa dengan adik-beradik jatuh dia. Maka sebab tu Jabir ni dia mikir, dia tanya ni kena ambil orang yang ada pengalaman. Mari tolong dia dalam memahirakan adik-adik dia. Maka dia nikah dengan orang bujang. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah galakkan pada dia, "Hei Jabir, halan bikran tula'ibuha wa tula'ibuka." Sebenarnya kena cari anak dara, dia boleh gurau dia. Sebab tu ulama tu apabila kita pilih anak dara, ada kelebihan 3 bagi anak dara. Satunya, anak dara ni adalah benda yang sud, yang tak biasa lepas daripada orang jatuh lain. Yang kedua, bagi orang dara juga, dia tak biasa kasih kepada laki lain, maka kita adalah laki yang pertama, maka dia akan pancai 100% kepada kita. Yang ketiga, anak dara juga dia tak biasa lepas orang jatuh lain, maka dia tak tahu nak banding, buat perbandingan. Kata cry di kuat cry. Itu ni kelebihan orang yang pilih anak dara. Itu ulama sebut kepada kita. Maka sebab tu yang keduanya yang ulama sebutnya, kita mesti kena itu orang yang beragama. Satu lagi yang ketiga, perempuan keturunan banyak anak. Yang ketiga kena pilih orang tinaที่สามารถให้ลูกได้หรือเลือกผู้หญิงที่มีตระกูลลูกดกbuah hanya. Dia pilih orang tinaลูกดก. Tengok di keturunan dia, trakun dia ni orang ni lebat, buah lebat. Kena pilih lagu tu. Ini adalah sebagai hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'ah wa yanha 'anit tabattul nahyan shadidan wa yaqulu tazawwaju al-walud al-walud fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah tazawwajul walud al-wadud fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berkahwin dan melarang kita membujangkan diri. Tak suruh kita duduk sorang. So kita kahwin, maka Rasulullah larang. Tak suruh duduk sorang. Kalulah apa ni, kita ni ada kuam sama, ada kekuatan, boleh wi nafkah, ada tenaga, ada syahwat, maka tak boleh kita duduk sorang. Bagi orang yang mi kuam prom, apa ni, rangkai, sirirak rangkai, mi arum tang pet. Lepas tu ada kuam sama ni kanจะให้ข้าเลี้ยงดู maka ท่านนบีได้ทรงห้ามให้เรานั้นอยู่เป็นโสดนานๆไม่ได้นะรอซูลุลลอฮ์ได้สนับสนุนให้หนุ่มสาวแต่งงานให้เนิ่นๆและได้ทรงห้ามไม่ให้มุสลิมครองโสดอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องแต่งงานอานิตตะบัตตุล หากผู้นั้นมีความสามารถมีอารมณ์ทางเพศมีความสามารถในการให้ค่าเลี้ยงดูต่างๆให้เขานั้นแต่งงาน
Rasulullahได้กล่าวว่าตะซะวะจุลว่าเจ้าจงแต่งงานhendaklah kamu kahwin dengan perempuan กับผู้หญิงที่มีลูกดกตระกูลลูกดก yang boleh wi anak banyak dan al-wadud ผู้หญิงที่รักสามีผู้หญิงที่ดีรักสามีแล้วก็สามารถที่จะปรนนิบัติสามีได้ดี so kita nikah dua sifat dah orang Tino yang boleh wi anak banyak lepas tu lelaki perempuan yang gapo kasih kepada isteri pernimbat sami fa inni mukatsiran bikumul umam yaumal qiyamah แท้จริงแล้วเราก็คือท่านนบีภาคภูมิใจในวันกิยามัตเพราะเรามีประชาชาติมีประชากรมาก Rasulullah ada umat banyak pada hari akhirat Rasulullah berbangga dengan sebab dia ada ummah banyak daripada umat-umat Nabi lain. Maka sebab tu sifat yang ketiga yang kita nak cari bini, cari isteri คุณลักษณะที่3ที่เจ้าบ่าวจะหาเจ้าสาวหรือผู้ที่จะมาเป็นภรรยาของเขาจะต้องหาผู้หญิงที่มีวงตระกูลลูกดกบัวบะนะจารีkena cari ผู้หญิงที่มีลูกดกนะ itu sangat salah lah kalau kita nak diwakum kamda dan apa sebab Rasulullah ni senap-senun kita ni ada anak banyak dah itu 3 sifat pada malam ni 3คุณลักษณะในการเลือกภรรยานะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าต่อไปจะมีคุณสมบัติต่อไปที่4ที่5วะซัลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิฮิวะซัลลัมซุบฮานะกัลลอฮบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิ